Okey, untuk video lecture kali ini kita akan lihat topik mengenai free fall dan saya akan explain dalam bahasa Melayu atau mungkin juga by language bergantung kepada konten lecture note saya sebab ada setengah term tu susah untuk kita translatekan kepada dalam bahasa Melayu. Okay, yang penting saya akan cuba explain supaya kamu faham konsep bagi setiap topik. Okay, so free fall ataupun kita panggil sebagai jasad yang jatuh bebas bermaksud pergerakan secara vertikal. Maksudnya bila objek tu jatuh secara vertikal, maka ianya adalah disebabkan oleh pengaruh pecutan graviti tanpa mempertimbangkan daya geseran udara. Okey, dan nilai G yang seperti yang kamu dah pernah belajar sebelum ni adalah 9.81 meter per saat negatif 2. Okey, ini adalah bagi yang menghampiri pada permukaan bumi. Jadi sudah semestinya nilai G bagi planet yang lain tak sama antara satu sama lain. Okey, jadi bagi pecutan free falling object, maksudnya bagi pecutan yang jatuh secara bebas tadi ni, bila mana kita sebutkan dia sebagai constant, maka dia punya velocity tu akan berubah pada kadar constant tersebut. Okey, maksudnya kalau kata bila katakan objek di sini dia jatuh, makin setiap satu saat halaju akan meningkat secara seragam dengan kadar 9.81 meter per saat. Okey, jadi kita sekarang ni sebab kita tahu juga acceleration adalah satu vektor. Okay, tadi kita dah lihat dia punya nilai ataupun magnitude bagi acceleration. Okey, sekarang kita lihat direction sebab acceleration ni adalah vektor kan. Jadi kita akan lihat direction bagi acceleration. Okey, jadi bila seperti yang kamu tahu, tarikan graviti adalah sentiasa menuju ke bawah. Okey, maksudnya always down towards the earth kan. So maksudnya AY ni bila mana dia ke bawah, kita akan letakkan dia sebagai tanda negatif G. Pecutan pada arah Y adalah sama juga dengan negatif G. Jangan salah faham, negatif bukan bermaksud G itu nilai dia negatif. Di sini ia menunjukkan arah graviti yang sentiasa ke bawah. Nilai G masih sama iaitu positif 9.81 meter per saat negatif 2. Okey, jadi kalau dekat sini kita lihat, nanti saya akan explain juga gambar ni. Cuma yang pasti kamu kena tahu bila mana sesuatu objek tu dilancarkan, pada titik permulaan tu kita kena jadikan dia sebagai origin. Iaitu Y sama juga dengan kosong. Okay, contoh, kalau kata ketinggian lelaki ni daripada bawah ni lah, daripada ground ni kan, katakan ketinggiannya adalah 200 meter. Tapi kita tak letak di sini Y yang atas ni sebagai 200 meter. Disebabkan bola tu dilepaskan daripada kedudukan asal dia di sini. Jadi ini akan jadi origin kita, iaitu Y sama dengan kosong. Dan di bawah tu adalah Y final, dan disebabkan positions juga ataupun displacement adalah juga merupakan vektor, jadi kita akan letakkan juga Y final ni adalah sebagai negatif Y. Maksudnya di sini akan jadi negatif 200. Di sini adalah kosong macam tu. Okey, so jadi kalau kita tengok pada gambar rajah ni, okey, katakan di sini kamu punya titik asalan kamu lah, origin dia, objek mula dilancarkan. Okay, katakan kita ambil ke atas sebagai positif, maka yang ke bawah tu negatif ya. Okey, jadi katakan bila objek dibaling ke atas, maka jika kamu lihat di sini, velocity adalah juga direction ni dekat atas, jadi kita akan letakkan sebagai tanda positif. Tapi walaupun objek tu naik ke atas, dia akan ada sentiasa ada daya yang cuba menarik dia ke bawah, iaitu tarikan graviti tadilah. Contoh dia, kalau kata kamu lompat, kamu akan automatik akan jatuh balik ke tanah sebab kamu takkan lompat dan kamu terapung terus di udara. Tak kan? Jadi itu adalah kesan daripada tarikan graviti yang menyebabkan kamu akan jatuh balik ke tanah. Okey, jadi kat sini dengan walaupun objek tu naik, okey, jadi kita akan dengan tarikan graviti dia masih ke bawah, jadi masa keadaan objek naik dia akan berkurangan sebab
arah velocity adalah ke atas dan arah acceleration iaitu pecutan adalah ataupun arah gravity adalah yang bertentangan. Yang mana the object tu akan decreasing, dia punya speed dia akan slowing down. So objek ni dia akan semakin tinggi ke atas, velocity dia akan berkurangan sehinggalah pada titik maksimum bila mana Vy tadi adalah sama dengan kosong. Okey, bila mana dia dah berkurang sampai Vy sama dengan kosong, di situlah titik maksimum yang boleh dicapai oleh objek. Okey. Pada masa ni objek akan mula jatuh semula ke tanah. Okey, pada masa dia jatuh, setiap saat tu nanti dia akan mengalami penambahan laju atau kita katakan the velocity is increasing sebab arah velocity tadi adalah sama dengan arah pecutan. Okey, jadi the object is speeding up. So maknanya makin jatuh ke bawah makin lajulah objek tu kan bila dia menghampiri ke bumi. Okey, jadi dekat sini bila kamu tengok kan velocity pun untuk bagi velocity ke yang ke bawah ni sebabkan dia dah direction dia kita letak dah sebagai negatif. Okey, and then kalau kata objek tu kita dia dah di bawah permukaan di bawah daripada garis asalan kita. Jadi y final kita akan letak dia sebagai negatif y. Kalau kata kita ambil y pada kedudukan di sini, maksudnya dia masih positif sebab bagi y pula y yang di atas, apa-apa yang di atas daripada kosong dia akan jadi positif. Yang di bawah dia adalah negatif. Okey, tapi untuk velocity kamu kena lihat dia punya direction vector tadi. Macam ni lah. Tapi untuk acceleration pula dia akan sentiasa ke bawah. Ada 3 konsep dekat sini yang kamu kena faham untuk free fall. Okey, untuk free fall kita akan lihat 3 basic kinematics equations yang berkaitan dengan konsep free fall lah. Okey, cuma saya senaraikan di sini 3 persamaan asas bagi kinematics equations kita. Dan kamu juga tahu bahawa 3 equations ni kita boleh guna jika pecutan adalah seragam. Maksudnya kalau pecutan tak seragam, 3 equations ni tak valid untuk kita guna pakai. Okey, jadi secara tak langsung disebabkan pergerakan secara free fall kita ada constant acceleration iaitu g sama juga dengan 9.81 meter per saat negatif 2, maka equation ni valid untuk kita guna pakai pada arah vertikal lah maksudnya kan. Okay, cuma bezanya kita akan gantikan A di dalam equation sebelah kiri ni dengan negatif G. Okay, so macam slide saya yang sebelum ni saya dah explain dekat kamu, AY sama juga dengan negatif G. Jadi kita akan dapat 3 persamaan yang baru untuk free fall. Dan saya sangat-sangat menekankan seboleh mungkin kamu akan guna equation ni untuk konsep free fall. Sebab nanti kita akan guna juga masa untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan projectile motion. Okay, kita tengok satu contoh kat sini. Okay, katakan kamu drop a rock of 100 meter tall cliff. So this find the duration for the rock to hit the ground and velocity when it hits the land. Okay, so bila objek tu dilepaskan, maksudnya pada keadaan asal dia adalah dalam keadaan rehat, okey, ataupun pegun kita cakap kan. Okay, so maksudnya bila objek tu initially dia adalah at rest. Okey, at rest atau setengah buku bila kamu ni dia akan tulis stationary, at stationary or at rest. So maksudnya samalah ni terms dia, maksudnya pada keadaan objek tu asal dia pada keadaan rehat. Bila asal dia pada keadaan rehat, maksudnya velocity asal pun adalah sama dengan kosong. Okey, kena faham kalau kata objek tu dibaling ke bawah, bila dibaling, so initial velocity ni tak bolehlah sama dengan kosong. Ni dia sama sebab asal dia rehat dan dilepaskan. Okay, then untuk objek yang jatuh ke bawah, dia adalah berkait dengan free fall iaitu tarikan graviti kita lah. Okay, so jadi equation yang sesuai digunakan dekat sini adalah third kinematics equation dengan parameter yang kamu dah ada. So and then kita just gantikan nilai
semua parameter yang dah ada lah. Okey, cuma make sure sebabkan SY ni S refer pada position, Y tu refer kepada part C. Maksudnya gerakan dalam part C Y. Tapi kalau kata SX, kita nak tulis SX, so dia adalah position dekat part C X. Kalau kata kamu nak guna X terus pun boleh ataupun Y pun boleh. Okey. Okay, kita tengok sini SY ni kenapa negatif 100? Sebabnya initially kita kat sini. So origin kita Y is equal to 0 kat sini. Y final sama juga dengan negatif 100. So jadi masukkan yang velocity asal pun adalah kosong. Masukkan juga nilai. Ni yang juga saya kata tadi. Maksudnya nilai G tu kita dah tak masukkan negatif dalam ni. Sebab G asal dia memang 9.81 meter per second negatif 2. Cuma sebab direction dia tadi bila kita dah substitutekan dalam equation ni, jadi ni kita buat penolakan lah kan. Okey, so bila diganti semua dan dia akan dapatlah T sama dengan 4.52 saat. Okey, and then untuk soalan B, kena cari velocity. Jadi apa-apalah yang parameter yang dah ada, and then you tengok balik kinematic equation mana yang sesuai, and then just substitute all the given parameters inside the equation, then you will get the velocity. Okay, untuk soalan seterusnya, a ball is thrown straight upward with an initial velocity of 50 meter per second from the roof of the building. Dan diberi ketinggian bangunan adalah 40 meter tinggi dia. Okay, then kita nak kena calculate A maximum height of the ball from the ground, and then time taken of the ball returns to the initial launch level. C, time taken for the ball to hit the ground, and final, we need to find the velocity of the ball just before it hits the ground. Okay, so kalau kamu nak solve problem ni, memang kena sketch. Kalau tak, kamu tak nampak pergerakan objek tu macam mana kan. Okay, so kita akan tengok next slide. Okay, so kita yang first kali kamu mesti sketch gambaran bagi masalah yang diberikan tu. Okay, so untuk A ni kita perlu cari dia punya position pada at highest point. Okay, so jadi dengan information yang dah diberi dalam soalan, dan kita tahu juga pada puncak ni V akan sama dengan Vy itu akan sama dengan kosong. Okay, so dengan gunakan kinematic equation yang number 2, dan you substitutekan semua parameter yang dah ada, kamu akan dapat S sama dengan 11.47 meter. Okay, S sama dengan 11.47 meter ni adalah dari titik asal objek ni dibaling. So maksudnya dari titik A ke B, ini adalah kita punya displacement. Kan, initial to the final position. So S is dia punya displacement adalah 11.47. Tapi okay, sekarang ni bila kita nak measure daripada ground, from the ground, so kamu kena kita akan buat penambahan S plus dengan ketinggian bangunan 40. So kita akan dapat 1.47 meter. Okay, untuk number B, time taken for the ball returns to the original level. Bila kita sebut original level, maksudnya pada initial point tadilah, pada kedudukan A tadi. Maksudnya dekat sini dia nak tahu berapa masa yang diambil oleh bola naik dan jatuh semula pada arah yang sama. Okay, so dekat sini kita boleh guna okay, S. Jadi S sama dengan UT minus half of the GT squared, the third equation. Okay, dekat sini S dia, kita kenapa kosong? Okay, kosong sebab apa? Sebab initial dengan final. Kan, displacement tu pada bila pada titik yang sama. Maksudnya walaupun dia ada laluan di sini, tapi dia berada di titik yang sama, final dengan initial. So sebab tu kita akan dapat S sama dengan kosong. Okay, dan lain tu kamu gantikan dan kita akan dapat T sama dengan 3.06 saat. Okay, so untuk soalan ni kita nak cari masa yang diambil oleh bola untuk jatuh ke ground. Okay, so jadi dia punya displacement ni kita akan measure daripada sebab ini adalah titik akhir dan ini adalah pada kedudukan awal. So maksudnya dia punya displacement dekat sini adalah negatif 40. Okay, so jadi kamu kena kita masukkan jelas nilai dekat dalam equation ni, senilai negatif 40 dan yang initial velocity yang telah diberikan dalam soalan. Okay, so ini adalah pecutan graviti. So jadi selesaikan dan kita akan dapat T sama juga dengan 4.77 saat.
Okay, sebab ni dia ada dua pilihan kan bila kita nak selesaikan. So bila keluarkan T memang tak nilai untuk negatif tak valid lah. So jadi kita punya jawapan dalam 4.77 saat. Okay, so untuk soalan ni kita nak cari dia punya velocity bagi bola pada kedudukan D ni lah. Maknanya semasa bola jatuh menghentam ke tanah. Okay, so jadi tadi kita dah dapat masa yang diambil oleh bola daripada position A tu kepada position D. So jadi boleh gantikan dekat dalam equation yang first kinematic equation, dan kita akan dapat V final sama juga dengan negatif 31.8. Kenapa negatif? Sebab direction dia ke bawah. So kita akan dapat dia bila negatif tu menunjukkan dia punya velocity, the direction of the velocity is downward. Okay, and then ataupun kita boleh juga kira daripada point A kepada point D. Maksudnya dengan menggunakan satu lagi equation yang ada parameter S dekat dalam equation tu. So just substitute all the parameters that given in the problems tu, dan kita akan dapat V final samalah jawapan kita akan dapat negatif 31.8. Okay, so dah tamatlah untuk yang part 1 punya, dan lepas ni kita akan masuk ke kinematics into dimensional.